بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 74, hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. Artinya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang lengkap dengan tali hidung. Lelaki itu berkata, unta ini saya infakkan pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Allah akan memberikan kepada kamu pada hari akhirat nanti 700 ekor unta, kesemuanya lengkap dengan tali hidung. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW dalam hadis ni kita nak bicara tentang di bawah tajuk bersedekah, kelebihan orang yang bersedekah. Ni di antara perangai yang kita kena buang kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Perangai yang kita kena kikis untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu penyakit bakhil. Nabi kata al-bakhilu aduwullah. Orang yang bakhil ni adalah musuh Allah. Bakhil. Bisa dengar tak bakhil? Piramli dia buat cerita satu tajuk nama dia Labu Labi. Dalam cerita tu ada satu watak namanya Haji Bakhil. Awak Piramli tak letak nama lain. Tan Sri Bakhil, Datuk Bakhil, apa dia lagi, Bos Bakhil, tak ada. Dia letak nama Haji Bakhil, tuan-tuan. Dalam cerita ni dia nak habar Haji Bakhil, orang yang faham agama, orang yang pernah sampai ke tempat yang mulia, tak terlepas daripada sifat ni.
Sifat apa dia? Sifat bakhil. Sifat apa dia? Sifat bakhil. Oh, Ustaz, ya. Sifat bakhil. Ustaz, tadi Ustaz kata, Nabi kata apa dia? Al-bakhilu aduwullah. Orang yang bakhil ni adalah musuh Allah. Macam mana kita nak tahu seorang itu tergolong dalam golongan bakhil ataupun tidak? Dalam bahasa yang lain, nak tahu kata bakhil tu macam mana? Ulama bagi takrifan. Yang dikatakan bakhil tu lagu mana? Takrifan bakhil tu lagu mana? Takrifan bakhil ni maklum oi. Kata ulama, kalau tak silap saya Imam Al-Ghazali, kalau tak silap saya, seseorang itu boleh dianggap bakhil bila mana Allah Ta'ala buka peluang untuk dia bersedekah di hadapan mata dia, dia tolak peluang tersebut. Sebab Nabi kata, as-sa'ilu 'alal barri hadiyatun minallah. Nabi kata, kalau ada orang yang meminta kepada kita, itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Contoh dia lagu mana? Satu orang main minta kepada kita, maklum. Satu orang main meminta kepada kita. As-sa'ilu 'alal bar. Satu orang dia main meminta kepada kita. Kita tak pernah cari peluang nak sedekah. Kita tak pernah cari untuk bersedekah. Kita tak pernah cari. Kita tak pernah cari. Tiba-tiba peluang tu mai kepada kita. Maklum duduk dalam shopping mall, tak pernah cari peluang nak bersedekah. Tiba-tiba peluang tu mai, ada orang yang minta derma kat kita. Tu hadiah daripada Allah untuk kita. Nabi kata, hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiah daripada Allah untuk kita. As-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Bayangkan kalau kita bagi hadiah dekat seseorang, tiba-tiba orang tu tolak hadiah kita, lagu mana kita rasa? Kita bagi hadiah dekat satu orang, tiba-tiba satu orang tu tolak hadiah kita. Kita bagi hadiah ni maklum, orang akan bagi kepada orang yang dia sayang, betul tak? Tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan akan bagi hadiah kepada orang yang tuan-tuan sayang. Tuan-tuan takkan bagi hadiah kepada orang yang tuan-tuan benci. Takkan. Maklum akan bagi hadiah kepada orang yang maklum sayang. Allah, dia akan bagi hadiah kepada hamba yang dia sayang. Maknanya tuan-tuan, tiba-tiba ada peluang nak bersedekah di depan mata dia. Kita kena anggap bahawa aku ni Allah Ta'ala sayang. Sebab tu Allah Ta'ala buka peluang ni di depan mata aku. Kita pergi cucuk duit dekat ATM bank. Keluar daripada ATM, ada orang minta derma depan pintu tu. Hadiyatun minallah. Itu adalah hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiah daripada Allah untuk kita. Pergi cucuk duit. Hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk kita. Hadiyatun minallah. Tiba-tiba orang yang tolak benda ni, tolak hadiah daripada Allah, dia akan menjadi musuh Allah. Namanya bakhil. Tuan-tuan duduk dalam masjid malam ni, bukan dalam minta apa, tapi masjid tuan-tuan dia tak buat perangai apa ni, dia tak buat aktiviti lagu tu, aktiviti duk tolak tabung waktu kuliah tu. Ada masjid lain dia duk buat. Tiba-tiba ada orang tolak tabung mai dekat tuan-tuan, tabung masjid. Hadiyatun minallah. Hadiah daripada Allah untuk tuan-tuan. Ni dia, kena buang perangai ni. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kena buang. Kena buang. Sebab tu kena bebaskan diri kita, merdekakan diri kita daripada menjadi golongan yang bakhil. Kena bebaskan diri kita daripada menjadi golongan yang bakhil. Sebab tu Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dia kata,
Mai satu orang lelaki dekat Nabi SAW bawa unta yang siap bertali hidung. Maknanya unta ni tuan-tuan, dia bela sungguh-sungguh. Unta ni dia bela sungguh-sungguh. Makna unta ni memang peliharaan dia lah. Unta yang dia pelihara betul-betul. Dia macam ni lah. Lembu duduk dalam kandang, kita duduk lepas kot kandang tu, kadang-kadang tali hidung tak ada. Tu maknanya kita bela untuk jual. Tapi bila lembu ni duduk ada tali hidung, maknanya tuan dia bela sungguh. Tarik, bawa pergi dekat padang untuk makan, bawa pergi tanur untuk makan. Ni dia. Unta ni memang unta yang dia sayang dan unta yang dia pelihara. Mai bagi dekat Nabi SAW. Unta yang dia duk buat guna buat kerja. Unta yang dia duk naik jadikan kenderaan, bukan unta beliak lagu tu. Lalu Nabi SAW kata dekat dia bagi dekat Nabi untuk urusan agama. Dia bagi dekat Nabi SAW untuk urusan agama. Lalu Nabi SAW kata dekat dia apa dia? Tak apa, Allah akan balas kepada hang di akhirat kelak dengan balasan 700 ekor unta yang siap bertali macam ni juga. An Huzaifah qala asnadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannata atau kama qala rawahu Ahmad. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sandarkan Nabi SAW ke dadaku. Huzaifah dia sandar Nabi ni dekat dia. Lalu Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersedekah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri hidupnya dengan bersedekah, pasti dapat masuk syurga. Nabi kata kepada Huzaifah al-Yaman, Nabi kata dia, siapa yang bersedekah dia duk bagi, dia ada apa bagi. Sebab tu Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah neraka dengan walaupun hang bersedekah sebelah buah kurma. Nabi kata ittaqun nar, takutlah kamu akan neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan kamu bersedekah sebelah buah kurma. Nabi kata, maknanya maklum sedekah ni bukan benda yang remeh-temeh. Sebab tu jangan duk jadi kedekut. Sedekah ni bukan benda yang ringan, benda yang besar. Nabi kata bersedekahlah walaupun dengan sebelah buah kurma, dia akan memadamkan api neraka daripada mencilati kamu, menjambar kamu. Kenapa Nabi kata buah kurma malung? Sebabnya tuan-tuan, zaman Nabi ni habis tak ada pun buah kurma ni ada dalam rumah. Susah tara mana pun satu orang, buah kurma ni akan ada dalam rumah. Betul tak? Habis tak ada, akan ada buah kurma dalam rumah. Sebab duduk keliling pokok kurma. Keliling pokok kurma. Dikelilingi dengan pokok kurma. Nabi kata habis tak ada dalam rumah kita ni ada sebiji buah kurma. Tiba-tiba ada peluang nak bersedekah, habis tak ada. Nabi kata koyak bagi juga sebelah. Nak tunjukkan katanya apa dia? Punya Nabi nak suruh bersedekah. Pepatah Arab kata al-kafan, kain kapan, la jaibalah, tak berpokit. Pepatah Arab kata, maknanya kita nak balik ni, duit kupang yang kita duk simpan banyak-banyak di dunia ni, bukan kita nak buat balik. Al-kafanu la jaibalahu, kain kapan tidak berpokit. Pepatah Arab kata, tu bukan hadis, tu pepatah Arab kata. Kalau tak silap saya, pepatah Arab kata. Tak tahulah orang Tamarakan ni kalau mati kain kapan dia pokit ada 3 macam baju Melayu. Pokit atas dia tu, 2 pokit bawah.
ataupun dia buat macam baju kurta pokek tepi. Tak ada kain kapan, tak ada pokek. Betul tak maklum? Kain kapan tidak berpokek. Kain kapan tidak berpokek. Sebab tu Nabi suruh bersedekah. Jangan jadi golongan yang bakhil. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Nabi kata dekat Huzaifah, siapa yang dia sedekah, tujuan dia apa dia? Satu ya, nak cari redha Allah. Bukan dia nak cari benda lain, dia nak cari redha Allah. Dan dia mengakhiri hidupnya, dia duk sedekah, dia duk sedekah, dia duk sedekah. Amalan tu dia istiqamah sampai akhir hidup dia. Pasti orang ni, Nabi kata pasti, bukan insya-Allah, pasti dia ni akan dapat ke dalam syurga. Dakhalal jannah, boleh masuk ke dalam syurga. Keterangan hadis di atas menggalakkan kita untuk bersedekah. Hadis ni cerita dia nak galakkan kita ni untuk bersedekah. Rebutlah masa hidup ini untuk bersedekah. Selepas dicabut nyawa, terlalu ramai manusia yang menyesal kerana tidak bersedekah ketika hidup. Orang yang tak bersedekah masa hidup ni akan menyesal waktu dia nak mati kelak. Orang yang tak bersedekah masa hidup ni akan menyesal waktu nak mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Maksudnya, dan belanjakanlah, wa anfiqu, dermakanlah. Sebab tu agama ni tuan-tuan, Nabi suruh kita ni jaga dengan dua. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan nyawa. Berapa kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran ayat dia apa dia? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Yang pertama, hang nak berjihad, nak menegakkan agama Allah, jalan yang pertama hang kena bagi kepada Allah apa dia? Amwalihim. Hang kena jaga agama, hang kena memperjuangkan agama dengan harta hang. Sebab dalam dunia ni manusia dia sayang harta, tuan-tuan. Dia sayang harta. Bila dia tak mau ni, Allah Ta'ala bagi dekat dia penyakit wahan. Kan Nabi kata yang aku bimbang kena kepada umat aku ni penyakit umat-umat dahulu. Apa dia? Al-wahnu, penyakit wahan. Man wahnu ya Rasulullah? Apa dia yang dikatakan penyakit wahan ni ya Rasulullah? Nabi kata apa dia dah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sayang kepada dunia yang melampau dan takut untuk mati. Sayang kepada dunia ni ulama bahagi kepada tiga. Satu orang ni dia akan sayang kepada dunia bila mana dia sayang tiga benda dalam dunia. Yang pertama dia sayang kepada dia. Dia sayang kepada kedudukan dia. Ini yang pertama. Ada orang yang tak mau memperjuangkan agama kerana kedudukan. Dia kata payah saya nak buat. Saya ni baru naik jawatan. Kalau saya duk bising, kalau saya duk tegak benda ni, jawatan saya nanti ni, faham-faham ambil lah. Saya pun nak kena jaga anak saya, nak kena, ni yang pertama. Yang kedua, dia sayang kepada keluarga dia. Orang takut nak memperjuangkan agama ni kerana apa dia, tuan-tuan? Sayang kepada keluarga. Bila berjuang agama ni silap-silap orang buh dalam lokak, buh dalam penjara. Takut terpisah dengan keluarga. Mana ada pejuang Islam mati atas permadani merah, tuan-tuan? Mana ada pejuang-pejuang Islam mati atas kursi yang empuk, kedudukan yang tinggi? Tak ada. Betul tak Malung? Ha Malung? Malung? Awak ni kencing manis lah. Tinggi kan ni gula. Nampak letih ya pun. Malam ni tak lama Maklum malam ni tak lama saya nak minta berhenti awal sikit tuan-tuan, saya ada urusan. Sekejap lagi Aisyah kita berhenti, boleh tak? Boleh, nama pun kuliah Maghrib. Kalau nak nama dia kuliah Aisyah. Nak berhenti awal sikit.
mati dalam penjara. Pejuang Islam mati dalam medan peperangan. Tu pejuang Islam. Mana mati dalam bilik aircon, duduk atas kursi, duduk atas takhta pemerintahan? Tak ada. Sayang. Dia takkan berani untuk memperjuangkan Islam. Kerana apa dia? Kerana dia sayang kepada kedudukan dia. Yang ketiga, dia sayang apa dia? Hubbul mal. Sayang harta. Tiga kesayangan ni bila dia rangkum sekali, bila berkumpul tiga-tiga ni, dia akan lahirlah nama dia hubbud dunia. Dia akan sayang kepada dunia yang agak melampau. Sebab tu Nabi kata, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Kalau hang lepas yang pertama, tanda yang pertama, hang akan pi kepada yang kedua. Wa anfusihim. Dia tak kisah untuk membelanjakan harta dia pada jalan Allah, dan dia takkan kisah nyawa dia menjadi galang ganti untuk agama Allah. Ini dia. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjalah harta kamu sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Sebelum sampai ajal tu kepada dia. Ini yang pertama. Kena belanja sebelum ajal sampai kepada dia. Derma. Kerana apa dia? Maka pada saat itu dia akan merayu kepada dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan sedikit sahaja lagi ajal aku. Dia akan kata ke Allah, ya Allah, kalau boleh lambatkanlah sikit, tak lama pun ya Allah, tangguhkanlah sedikit ajal aku ni, tangguhkan sedikit. Untuk apa dia? Untuk supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripada golongan orang yang saleh. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bolehlah ya Allah, ni nak mati. Saya pagi tadi cerita, tuan-tuan. Baru ni ada satu orang kampung saya meninggal. Orang kampung saya baru ni seorang meninggal. Bini dia cerita, saya pergi dia yang mati tu, saya pergi. Bini dia cerita, duk makan nasi tengah hari ni, selepas zuhur ni, duk makan nasi sekali elok. Makan nasi elok, elok duk makan nasi. Bila makan nasi, lepas semua settle, lepas semua, laki dia kata, abang nak pergi berehat Zat, duduk atas kursi malas kat luar ni, dekat luar rumah dia tu. Bini dia kata, abang, semayang lah dulu. Dia kata, abang nak semayang Zat, nak rehat Zat, bagi nasi turun tu, nak pergi semayang. Dia pergi duduk atas kursi malas. Bini dia pun duduk kemas apa, habis kemas apa, mayang, habis mayang, pergi nak gerak dia lah, lewat dah zuhur ni. Gerak-gerak, meninggal atas kursi tu. Meninggal. Cek sebab meninggal, kena patuk dengan ulang. Masa dia duduk tu, kena patuk dengan ulang. Dan doktor suspek ulang yang patuk dia tedung selah. Tak tahu ulang tu main sana, sebab rumah tak ada CCTV. Kalau rumah ada CCTV, rumah orang kampung dah ada CCTV mana-mana. Meninggal. Jaga. Lepas tu tuan-tuan nak duduk cek betul-betul tu. Kau belakang tuan-tuan, kau ada tedung selah ke apa ke? Maklum, yang kata ajal ni, bila sampai saja ajal, la yastakhiruna sa'ah, dia takkan lewat walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dia takkan cepat walaupun sesaat. Betul tak? Ajal ni bila sampai, dia takkan lewat walaupun sesaat, dia takkan cepat walaupun sesaat. Sampai piak, sampai jalan. Kita bukan dia duk tunggu kita maklum. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian sesuatu yang bernyawa apabila sudah sampai ajalnya.
Allah takkan melewat walaupun sesaat ajal kita. Sebab tu kena rebut, fastabiqul khairat, kena berlumba-lumba nak buat benda baik. Lumba, bukan cepat, lumba. Allah Ta'ala kata berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Jangan duduk lengah. Nak buat kebaikan kena segera berlawan. Sebab orang yang berlawan ni tuan-tuan, dia ada 3 ciri dia. Yang pertama, dia tekad. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak akan memberi peluang. Tu sifat orang yang berlawan. Tekad nak menang. Bila tekad nak menang, dia akan bersungguh-sungguh buat kerja dia. Yang ketiga, dia takkan bagi peluang kepada orang. Sebab tu kebaikan kena berlumba-lumba. Tapi kita tak berlumba. Relax ya. Sebab apa dia? Duk rasa lama lagi kot nak hidup. Kena berlumba-lumba maklumlah. Lepas ni kalau nak derma tu, rebut tabung. Tarik tabung. Kalau boleh aku orang pertama yang nak bubur duit. Ni dah. Tabung Jumaat lalu, senyum. Dia kata senyum pun sedekah Ustaz, pada otak dia. Senyum sedekah tu depan muka kawan, bukan depan muka tabung, bodoh. Depan muka tabung kena jolok duit baru sedekah nama dia. Sebab tu orang mengajar, jangan duduk lena. Ngaji elok-elok. Senyum yang sedekah tu depan muka kawan. Depan muka tabung kena jolok masuk, baru dia jadi sedekah. Boleh faham? Baik. Hadis ke-32. Selamat dari sifat takabur, khianat dan berhutang ketika mati. Hadis yang ke-31, redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa makna redha? Sekali dia cerita apa makna redha. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannatu. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah. فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti mendapat syurga bagi siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya. Tu maksud man radiya billahi rabba. Siapa yang redha Allah Ta'ala tu sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Nabi kata siapa yang redha, redha apa dia? Redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Yang kedua, Islam sebagai agama dia. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. 3. Nabi kata orang ni akan mendapat syurga. Nabi kata. Sebab tu tuan-tuan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah kata, maklum, lepas semayang baca zikir ni 3 kali. Imam Junaid Al-Baghdadi kata, maklum, habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah zikirnya macam-macam. Dan antara zikir yang kena baca 7 kali lepas salat ni, Imam Junaid Al-Baghdadi kata,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, ataupun raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Boleh sebut tiga-tiga tu. Ambil amalan ni, jangan duk mengangguk, buat haram. Lah kali dapat pahala mengangguk, bukan pahala beramal. Buat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Berapa kali maklum? 7 kali. Setiap kali lepas sembahyang. 3 kalimat ni baca 7 kali ulang. Bahasa mana tak? Bahasa mana tak apa? Oh. Habis doa boleh tak ustaz? Boleh Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Boleh? Ambil amalan tu, baca 7 kali lepas sembahyang. Buatlah waktu mana pun, janji lepas sembahyang. Fa'ajiba laha Abu Sa'id. Bila Nabi kata lagu tu, Abu Sa'id ni terkejut. Nabi kata pasti akan dapat ganjaran syurga kepada orang yang sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebab apa yang Abu Sa'id terkejut Nabi kata macam tu? Sebab benda simple. Sebab apa yang Abu Sa'id terkejut? Sebab benda tu ringan, benda tu mudah. Sebab tu tuan-tuan, di antara rahmat Allah kepada hamba dia, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak akan membiarkan kita ni buta tuli lagu tu ya tuan-tuan. Buat apa pun pasti Allah Ta'ala akan balas ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas. Ganjaran apa? Ganjaran syurga. Pasti Allah Ta'ala balas. Subhanallah. Subhanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 ayat tu baca. Terkejut Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi, maka dia berkata, tolong ulang perkara tadi kepada saya wahai Rasulullah. Abu Sa'id bila dengar dia terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, ulang balik apa yang kata tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Kemudian baginda bersabda, Nabi kata apa dia? Nabi ulang balik dan Nabi kata dekat Abu Sa'id, ada satu lagi amalan Allah akan mengangkat darjat hambanya yang mengamalkannya dengan 100 darjat di dalam syurga kelak. Nabi kata ada satu amalan lagi. Nabi kata amalan ni kalau hang buat, siapa yang buat amalan ni, dia akan dapat masuk dalam syurga dengan diangkat 100 darjat. Pasti akan masuk dalam syurga dan diangkat dalam syurga tu 100 darjat. Subhanallah. Amalan apa dia maklum? 100 darjat. Darjat tu pula, 1 darjat panjang mana, tinggi mana? Antara 1 darjat ke 1 darjat yang lain seperti antara langit dan bumi. 1 darjat kepada 1 darjat yang lain, dia punya jauh dia di antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya, apakah amalan itu wahai Rasulullah? Abu Sa'id bila dengar, Abu Sa'id tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, amalan apa tu yang kalau buat dapat masuk dalam syurga dan Allah Ta'ala balas dengan ganjaran 100 darjat? Baginda bersabda, Nabi jawab, berjihad di jalan Allah. Ni dia, orang yang berjihad di jalan Allah ni sekadar kemampuan kita lah maklum.
Ustaz, ya. Macam kita lah ni nak jihad macam mana Ustaz? Duduk dalam negara Malaysia ni negara yang aman. Duduk dalam negara kita ni tenang Ustaz. Tak ada perang-perang apa. Adakah kami kena pergi ke Palestin, kena pergi ke Syria, kena pergi ke Iraq, kena pergi ke Afghanistan? Tak. Jihad. Duduk dalam negara kita, jihad cara kita. Apa dia jihadnya maklum? Membebaskan diri kita dan keluarga kita daripada kejahilan. Kena jihad, memperjuangkan diri kita dan ahli keluarga kita untuk memahami agama, memahami Islam. Itu jihad kita. Jihad. Oh, subhanallah Ustaz. Iya, jihad. Satu lagi jahat. Lah kita tak jihad, yang kita duk buat jahat. Khianat orang tu, khianat orang ni, jihad tu jahat nama dia. Ni jihad, bukan jahat. Nampak tak? Jihad. Duduk dalam negara kita, jihad cara dalam negara kita. Keterangan redha terhadap Allah, Islam dan Rasulullah bermaksud kita berpuas hati dan berbangga menjadi umat Nabi SAW yang beragama Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tu makna dia. Apa makna redha maklum? Garis bintang tu, tapi nak garis pun kitab masjid no. Hafal. Nak garis kitab masjid hafal. Makna redha ni berpuas hati. Apa makna redha? Lepas ni kalau orang tanya apa makna redha? Redha ni bermakna berpuas hati. Hidup kita ni kita berpuas hati. Berpuas hati. Berpuas hati. Oh. Kita puas hati jadi hamba Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita berpuas hati menjadikan Islam tu sebagai agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita berpuas hati menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya senang tuan-tuan ni, kita ni mulut yang sebut tetapi perbuatan kita tak menggambarkan langsung kita ni menjadi golongan umat yang berpuas hati menjadi umat Nabi. Tapi Maulidur Rasul sambut elok, alhamdulillah, belarak sampai rebah-rebah baru ni belarak rebah. Orang duk kata jangan dia ikut mak nak pergi juga, pergi berjalan balik naik ambulan. Lepas tu baru ni saya pun buat perarakan baru ni. Polis kata sebaiknya kena pergi maklum sama dekat klinik kesihatan ataupun hospital berdekatan, biar ambulan dia ikut kat belakang. Takut yang main ni belakang-belakang maklum weh. Masa pilihan raya hari tu ni selalu orang nombor satu. Hak jenis pepak mi pun tak putih. Tahu tak pepak mi tak putih? Kerat mi tak putih, bak gigi tak ada tinggal kursi. Duk kerat tak putih, kerat tak putih, kerat tak putih. Lain kali dia sedut masuk mi bertali, berak pula keluar pun bertali mi tu. Yang tu lah nak main belarak pun, nak muda-muda tak ada. Maklum, bagus tak duk buat perarakan Maulid Rasul tu? Bagus. Bagus tak? Bagus. Tetapi kecintaan kita kepada Nabi SAW tak stop, tak berhenti takat tu saja. Tak berhenti takat tu saja. Kena amalkan sunnah Nabi. Kena buat benda yang Nabi suruh. Kena tinggal benda yang Nabi larang. Tu nak tunjukkan kata bahawa kita ni menjadi umat yang redha menjadi umat Nabi SAW. Dengan kefahaman ini kita berjuang menyebarkan dakwah Islam dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa agama yang benar hanyalah agama Islam dan Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, insya-Allah kita mai pada bulan depan kita akan baca pula hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 dia nak cerita pula
ada 3 perbuatan kita kena selamatkan diri kita sebelum kita mati. Kalau ada yang kita dah buat masa hidup, kena bertaubat, kena pergi minta maaf, kena pergi selesai. Apa dia? InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh kuliah saya ni maklum, ada 3 pengumuman yang saya nak umumkan. Yang pertama, macam biasalah dekat aitas saya sana ada top koko. Untuk siapa yang nak dapatkan top koko, boleh dapatkan di luar sana. Yang kedua, dekat belakang sana ada tabung-tabung besi Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz. Macam biasa tuan-tuan bubuh tu boleh bubuh lah. Siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz, boleh letaklah dekat belakang sana. Yang ketiga, bulan lepas saya ada maklumkan saya nak buat collection wakaf untuk pembangunan pondok warga mas Yayasan Ar-Riyadah. Resip wakaf ada di luar sana tuan-tuan. Saya nak cari dana ni tuan-tuan dalam bulan ni lebih kurang dalam 100,000 untuk menyelesaikan sebidang tanah yang kita beli. Kita bukan nak beli tanah tu maklum, kita tak mau beli. Tanah dulu ni tuan-tuan ingat tak? Lepas Covid dulu saya ada kutip duit tuan-tuan, saya nak buat surau. Mula buat masjid di Yala, selesai 1.3 juta. Lepas tu buat surau 2 tahun lepas, surau siap. Tanah tu orang wakaf. Bila saya buat surau, ada mai pula sebelah tu dia kata, "Ustaz, ni sebidang tanah ayah kami ada 2, 3, 4, 5, 6 beradik ni. Kami nak buat apa tanah ni Ustaz? Tanah ada kecil, nak bahagi pun tak padan. Sekarang kami wakaf lah untuk Ustaz buat pusat-pusat pengajian." Tak ambil masalah. Lepas tu mai pula yang belakang tu pula kata, "Kami pun wakaf." Jadi kita duk cek keperluan di situ, kita nak buat pusat pondok pengajian warga mas. Dan bila nak buat, belakang tu pun mereka wakaf setengah, mereka jual setengah. Harga mereka jual 110,000. 110,000. Jadi saya duk cadang di situ, saya nak buat 15 buah pondok. 15 buah pondok yang saya nak buat, dan sebuah pusat tahfiz juga yang kita nak letakkan di situ. Di siapa yang nak berwakaf, dipersilakanlah. Resip wakaf ada di luar sana tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebajikan tuan-tuan. Dekat resip wakaf tu ada nama akaun. Bolehlah kempen-kempen kepada semua adik-beradik kita, sama-sama berwakaflah untuk mak, untuk ayah dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.